Allah. Tapi yang kita bimbang hari ini, alangkah banyaknya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam, tapi kehidupannya seperti syurga. Tapi alhamdulillah, dengan i'tikaf ini sebenarnya kita telah pun cuba untuk merasai betapa kita perlu untuk fokus dan juga mendahulukan akan urusan akhirat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang berkhalwah seperti mana di permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkhalwah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditumpukan waktunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kecintaan yang luar biasa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan daripada rumahnya untuk pergi ke Jabal Nur ataupun ke Gua Hira, maka ketika itu aura kecintaannya kepada Allah turut dapat dirasai dan dilihat oleh orang-orang yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara mereka mengatakan inna Muhammadan ya'shiqu rabbah, sungguhnya Muhammad itu mabuk cinta dengan Tuhannya. Dirasai kecintaan itu. Allah. Kenapa? Kerana selalu berkhalwah. Hadirin, kita berkhalwah adalah mesti syaratnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mengasingkan diri daripada dunia untuk fokus kepada Allah dan akhirat. Mengasingkan diri daripada manusia lain yang sedang sibuk dengan urusan dunia dan juga dengan perkara-perkara yang lalai dan lara. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai ketika mana kita berkhalwah dengan niat mengatakan saya ini mengasingkan diri kerana di luar sana banyaknya orang-orang yang jahat, orang-orang yang lara, sehingga saya tak mahu terpalit dengan keburukan dan kotoran yang ada kepada mereka. Para salafun salih, mereka ketika ibadah bukan kerana merasakan orang lain kotor, mereka ibadah kerana mereka merasakan dirinya yang kotor. Sehingga mereka mengatakan kami ini berkhalwah kerana bukan bimbang kotoran orang lain mengenai kepada kami, sebenarnya kami bimbang kekotoran kami, itulah yang terpalit nanti kepada mereka. Allah. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang memandang dengan pandangan yang mahabbah, cinta, dan bukan memandang buruk kepada orang lain, tetapi sentiasa bermuhasabah kepada dirinya. Hadirin dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin satu simpulkan, mudah-mudahan ketika mana kita beriktikaf, kita ingin mengambil pengajaran-pengajaran dan juga kita ingin untuk benar-benar mengambil kesan daripada amal ini, insya-Allah. Daripada apa yang pernah diambil faedahnya oleh Al-Fadhil Syekh ketika mana disebutkan Hatim Al-Asam rahimahullah, seorang ulama Khurasan yang meninggal di Iraq, di Baghdad pada tahun 2237 Hijriah. Gurunya adalah Syekh Syaqi Al-Balkhi. Sentiasa bermusahabah, bersama, duduk mengambil faedah, belajar dari gurunya Syaqi Al-Balkhi. Dan ini dinakalkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, hatta dalam Ayyuhal Walad juga disebutkan, ketika ditanya oleh gurunya, berapa lama sudah kau bersama dengan aku? Maka dia mengatakan, wahai guruku, kata Hatim, saya sudah bersama dengan kamu selama 33 tahun. Dalam 33 tahun itu apa yang kamu dapat? Nah, kita ini insya-Allah berapa? 10 hari, ya. Ini 33 tahun. Dia mengatakan daripada 33 tahun itu saya mendapat 8 faedah. Apa kata Syaqi Al-Balkhi? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 33 tahun hanya dapat 8 faedah. Allah. Sehingga dia mengatakan betul, yang saya belajar, saya rumuskan daripada semuanya 8 faedah. Tapi Syaqi Al-Balkhi tahu yang Hatim ini bukannya
pelajar atau manusia biasa yang dianya lalai tidak, tapi subhanallah tekun, saleh, pasti ada rahsia di sebalik 8 faedah yang dia dapatkan daripada sepanjang bersamanya dengan Syaqiq Al-Balakhi. Maka ditanya, boleh tak kalau kamu beritahu kepada aku akan 8 perkara yang kau sebutkan itu, yang dimaksudkan 8 faedah yang kau dapatkan? Maka dia mengatakan, yang pertama, saya melihat manusia sentiasa bersama dengannya, atau yang dia selalu bercinta, ada kekasih, ada saja orang yang dia kasihi, sama ada suamikah, kekasihkah, atau siapa saja, kawankah, yang sangat dia kasihi. Tapi yang saya lihat yang dikasihinya itu paling jauh pun nanti dia akan menghantar ataupun sampai batasnya, ada sampai satu batas saja. Sejauh mana pun hanyalah sekadar di pinggir kubur saja dia akan bersama. Tapi apabila dikuburkan, seseorang itu, kekasihnya tidak akan menemaninya di dalam kubur. Maka dari situlah saya mendapatkan pengajaran bahawa saya perlu mencari teman dan kekasih yang bukan hanya dia akan menemani dan menyayangi saya ketika dalam dunia ini, tapi saya nak juga dia teman sampai setelah saya mati, hatta di dalam kubur pun. Maka saya dapati tiada kekasih yang akan menemani saya sampai ke semua itu kecuali amal soleh. Maka saya mulalah berkasih, bercinta dengan amal soleh, iaitu melakukan amal soleh yang saya yakin bahawa dia akan nantinya bersama dengan saya nanti di alam kubur. Nah, mudah-mudahan i'tikaf kita juga nanti kita tahu membezakan yang mana sepatutnya kita nak banyakkan, yang kita rasa manis dan cinta untuk nantinya bukan hanya satu batasannya saja, tetapi akan membawa keselamatan kita nanti walaupun setelah kita meninggal dunia. Kemudian dia mengatakan faedah yang kedua yang saya dapat ialah saya melihat manusia ini selalu menurut kepada hawa nafsunya. Maka saya mengamati firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada kebesaran Allah atau Tuhannya dan menahan dirinya daripada menuruti hawa nafsu, maka syurga, sesungguhnya syurgalah tempat tinggal baginya nanti. Maka aku mempercayai dan meyakini akan Al-Quran. Maka saya, kata Hatim, telah pun mengekang akan hawa nafsu itu dan tak menurutinya, sehingga dia tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan syurga dan juga untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah faedah kedua yang saya dapatkan. Nah, puasa ini adalah salah satu jalan untuk kita mengekang kepada hawa nafsu. I'tikaf juga adalah merupakan daripada salah satu amal atau ibadah yang juga sebenarnya mendidik kepada nafsu atau mengekang kepada hawa nafsu kita. Lebih-lebih lagi daripada dunia yang sekarang ini, lebih lagi dengan dugaan dan berbagai kerosakan yang berlaku, maka tak ada jalan keselamatan yang lebih utama apabila selain daripada orang itu mengasingkan dirinya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengekang kepada keinginan hawa nafsunya, baik makan dan minum, baik daripada perkara-perkara yang melalaikan, mengasyikkan, sehingga dianya semakin jauh daripada Allah, apalagi yang memanggil daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkara kedua yang disebutkan daripada faedah yang didapati oleh Hatim.